Hey guys, saya Paan dan racun tech kali ni saya bawakan khas untuk korang smartphone pertama di dunia dengan sokongan Penta kamera 108MP. Dan phone ni adalah Xiaomi Mi Note 10 Pro. Assalamualaikum dan hi, welcome back. So bila sebut je Xiaomi, seperti yang kita tahulah kan, brand ni memang banyak gila produce smartphone dari yang kelas bawah sampailah flagship. Tapi phone yang saya tengah unbox ni, walaupun harganya dah boleh dapat spek flagship, tapi Mi Note 10 Pro ni bukanlah flagship guys. Phone ni dalam kategori premium mid-range je. Antara features yang agak menarik dekat phone ni based on spec on paper, bagi saya ada 3. First of course dibekalkan dengan bateri sebesar 5260mAh yang mana 20% lebih besar dari kebanyakan mainstream smartphone di pasaran. Yang kedua, setup Penta kamera dia memang gila guys. Ada 5 kamera dekat belakang. Dan part paling gempak, salah satu dari 5 lensa tu beresolusi 108MP pertama dalam sejarah smartphone pula tu. Okey, tak apa, jom kita tengok dulu isi kotak. So bila kita buka je kotak, first korang akan dihidangkan terus dengan Xiaomi Mi Note 10 Pro berwarna Aurora Green, dan unit saya ni adalah 8GB RAM dan 256GB ROM. Harganya pula sekitar RM2,499. Kalau korang tak tahu nak beli kat mana, korang boleh dapatkan phone ni dekat Mobile to Go. Next, dalam kotak ada SIM ejector tool untuk buka SIM, user guide, casing silicon, USB Type-C, dan paling best, adapter 30W dah tersedia dalam kotak. Xiaomi claim hanya memerlukan 65 minit je untuk full charge. So sekarang kita akan onkan phone ni, tapi sementara dia nak boot tu, kita akan tengok dulu bahagian sekeliling phone ni, kiri dan kanan, atas dan bawah dia macam mana. So kita akan mulakan di bahagian kanan. First kali di bahagian kanan ni, korang kalau tengok kat sini ada volume up and down, ada power button, dan dekat bawah ni ada slot SIM card tanpa memori SD tambahan. So dia cuma boleh masuk 2 SIM card je nano, tapi micro SD tak ada. Di bahagian kiri pula kosong, cuma ada garis antena je dekat sini. Dan di bahagian atas, first kali ada lubang mic, garis antena. Yes, yang bulat besar ni guys, ni adalah IR blaster. Apa fungsi dia? Fungsi dia macam kebanyakan phone Xiaomi yang lain. IR blaster ni dia boleh jadikan phone ni sebagai remote kawalan jauh. Next, di bahagian belakang, yes, belakang dia clean. Ada 5 kamera 108MP, ada tulisan Xiaomi. So kalau kita tengok dekat bahagian bawah, first kali korang akan nampak, yes, audio jack masih dikekalkan. Walaupun dah banyak gila smartphone yang dah tak ada lubang ni, tapi Xiaomi Note 10 Pro masih kekalkan guys. Thank you Xiaomi. Ada 2 garis antena, lubang pengecasan USB-C, ada lubang mic, dan di hujung ni adalah lubang speaker. Okey, Mi Note 10 Pro ni dia memang bukan stereo speaker, tapi walaupun dia mono, sound quality dia agak kuat, output dia agak baik, clear, dan boleh kata diperkaya dengan sound tu lah. Memang nice lah guys. Bercakap mengenai rekaan, bila saya pegang je Xiaomi Mi Note 10 Pro ni sambil saya belik-belikkan, sometimes saya terasa macam design phone ni dari kombinasi Huawei P20 Pro dan Huawei P30 Pro tau. Bagi saya jelah dari segi placement kameranya, frame atas bawah yang agak flat, lepas tu screen pula jenis curve, dan akhir sekali dekat bahagian depan tu ada notch yang tersimpan 32MP kamera selfie. Walaupun phone ni mid-range, tapi saya terasa premium dipegang bila bodinya diperbuat dari kaca dan disaluti pula dengan corning Gorilla Glass 5 depan belakang pula tu guys. Plus disuntik pula dengan warna Aurora Green yang kelihatan lebih memukau. Memang nice guys. Tapi nanti dulu, ada 2 benda yang buat saya kurang selesa bila pegang phone ni. Apa dia? First, lensa makro dia tu selalu tersentuh bila pegang. Mungkin sebab kedudukan dia tu terlampau bawah tau. So korang kena rajin-rajin lah lap sebelum korang nak guna untuk ambil gambar tu kan. Nombor 2, phone ni memang terasa berat guys. Mana taknya 208GB. Mungkin sebab baterinya yang besar, so dia akan jadi lebih berat mungkin. Bercakap mengenai display pula, skrinnya berukuran 6.47 inci, panel AMOLED beresolusi FullHD Plus dengan tahap kecerahan max 600 nits. So tak ada masalah lah kalau korang main phone ni tengah-tengah panas ke, tengah buat kerja outdoor ke. Ok, tak ada masalah. Antara feature skrin lain, phone ni juga menyokong konten HDR, DCI P3 color gamut, dan of course korang boleh stream konten HD dekat Netflix sebab security level dia dah pun support L1. Overall skrinnya dapat produce warna yang superb dan view angle dari
setiap angle tu saya rasa agak memuaskan. Oh ya, dalam skrinnya juga terbina pengimbas cap jari. Untuk chipset Mi Note 10 Pro ni pula, dia pakai Snapdragon 730G. Antara chipset Qualcomm yang terpower lah untuk kelas mid-range ni. G tu apa? G tu stand for gaming, dan upgrade terpenting yang menjadikan chip Snapdragon 730G ni chip gaming adalah GPU-nya yang telah di-overclock guys. Qualcomm claim prestasi chipset Snapdragon 730G ni telah dipertingkatkan sebanyak 15% guys berbanding Snapdragon 730 yang biasa je. So bermakna kalau korang nak gaming tu lebih smooth dan support HDR. Kalau korang tertanya macam mana grafik dekat PUBG dan COD, okey, saya akan terangkan. Untuk PUBG Mobile, korang hanya boleh setkan max graphic HD dan max frame rate high je. Dan kalau korang pilih smooth, frame rate-nya sampai ultra je guys. Untuk COD Mobile pula, max graphic dan frame rate dia sama je sampai very high. Dan kalau korang lowkan grafik dia pula, korang boleh dapat frame rate dia sampai max. Untuk full detail gaming nanti saya akan buat video baru. Macam biasa, kita akan buat PUBG non-stop nanti. Kita tengok berapa lama dia boleh tahan. Tapi ya, saya agak kecewa sikit kenapa Mi Note 10 Pro pakai chip mid-range, sedangkan Realme X2 Pro yang murah 100 pun pakai chip high-end Snapdragon 855 Plus guys. Tapi tak apalah, mungkin phone ni dia memang 100% fokus kat kamera je. So kalau korang nak chipset padu, korang boleh go for model Xiaomi yang lain. Tak silap saya kan, Xiaomi Mi Note 10 Pro ni antara smartphone terawal yang dah siap pre-install MIUI 11 dalam kotak penjualan dia. Antara muka baru ni still based on Android 9 bukan 10. Dan antara feature terbaru yang ada dekat MIUI 11 ni, interface UI dia lebih clean, always on display dan dark mode yang dipertingkatkan, ada bunyi notifikasi pintar dan banyak lagi. Dan last sekali, feature utama yang dibanggakan dan juga antara selling point utama phone ni of course setup Penta kamera 108MP. Lensa pertama dari atas adalah 5MP telephoto dengan aperture f2.0 menyokong OIS. Lensa kedua pula 12MP f2.0 telephoto juga tapi dia tanpa OIS. Yang ketiga adalah kamera utamanya 108MP f1.69 menyokong OIS. For your information guys, kalau Mi Note 10 biasa tu aperture dia f1.7. Tak lengkap rasanya kalau multi kamera tak ada ultrawide lens. So kamera keempatnya 20MP ultrawide lens dengan f2.2. Dan last sekali, lens kelima dia adalah 2MP macro. Apa yang saya boleh cakap, level detail phone ni memang next level guys. Lagi-lagi kalau dalam cahaya yang cukup, memang cantik. Secara default gambar akan diambil pada resolusi 27MP dan digabungkan dengan 4 pixel dalam satu. Teknik ni Xiaomi panggil pixel binning. That's why lah korang boleh shoot full 108MP. Disebabkan bukaan sensor dia agak besar, dari segi depth of field ataupun orang panggil bokeh tu memang padu dan nampak lebih natural. Untuk low light dia pula memang agak nice, tapi bagi saya tak setaraf lah kalau compare dengan Pixel 4, Mate 30 Pro ataupun iPhone 11 Pro. Apa yang sama antara semua device yang saya sebut tu adalah dari segi high dan mid range dia memang tip-top. But janganlah compare kan, tu kan flagship. Phone ni mid range kot, harga pun jauh beza. So, kesimpulan dia, saya akan cerita dulu pasal pros dia. First kali, skrin ni memang terang dan punchy, bateri memang besar gila, plus ada 30W yang include sekali dalam kotak. Kesemua kamera dia berfungsi agak baik dalam daylight condition. Plus ada audio jack dan IR blaster guys. Dan part cons dia pula, first kali tak ada penerapan IP68, so korang tak boleh buat berenang ke apa, memang tak boleh. Dan tak ada slot memory card tambahan, dan juga tak ada menyokong wireless charging. Next, agak kecewa juga dengan chipset dia. At least kalau dapat 855 pun, tak ada 855 plus pun dah nice kot. Dari segi kamera low light, zoom dan ultra wide tu bagi saya tak berapa memuaskan. Rasa macam biasa je, tak ada apa yang special sangat kat kamera dia. Dan last sekali, of course, harganya. Dan macam biasa guys, jangan lupa tinggalkan like, comment, share dan subscribe kalau belum. Itu saja racun kali ini. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.